Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan tengoklah beberapa pandangan ulama iaitu berkaitan dengan Ra'yu Al-Khabir ataupun lebih dikenali sebagai pendapat pakar dalam suatu pembuktian di mahkamah. Kita tengok fokus kita adalah 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Imam Hanbali, insyaAllah. Jadi yang pertama tengok mazhab Hanafi dia menyebut bahawa beliau menerima pendapat pakar dalam kes ataupun dalam pembuktian satu masalah di mahkamah. Terutamanya dalam kes-kes yang hakim tidak tahu bagaimana untuk membuktikan bahawa orang ini bersalah dan orang bersalah. Maka di sini memerlukan kepada pendapat pakar, contoh dalam kes yang melibatkan penyakit, cacat ataupun hal-hal teknikal. Dan bagi Imam Hanafi atau mazhab Hanafi memerlukan kepada dua orang pakar untuk menentukan bahawa pandangan ataupun untuk menerima pembuktian yang diberikan oleh pakar tersebut. Yang kedua, mazhab Maliki pun soalan yang sama, pembincangan yang sama juga menerima Ra'yu Al-Khabir ini atas dasar yang sama, penyakit, penentuan cacat ataupun sebagainya, ataupun penilaian kerosakan atau perkara-perkara teknikal. Dan bagi Imam Maliki begitu. Bagi mazhab Syafi'i pula sama juga penentuan dia untuk mengetahui cacat, hal-hal teknikal, perkara-perkara yang tidak tahu oleh hakim, maka dibenarkan ataupun Imam Syafi'i menerima Ra'yu Al-Khabir ini sebagai satu pembuktian dalam kes mahkamah. Dan Imam Syafi'i menyebut untuk pembuktian ini memerlukan kepada dua orang pakar untuk menjadikan maklumat ataupun perkara yang dilontarkan, perkara yang disampaikan itu adalah soal. Dan yang terakhir, mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali juga menerima pendapat pakar sebagai satu pembuktian kerana masalah yang sama. Tak semua hakim tahu hal-hal berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan DNA, berkaitan dengan nasab dan sebagainya. Maka di sini ada pakar-pakar yang boleh menjadi penentu kepada masalah-masalah kes mahkamah yang memerlukan kepada pakar. Dan sama juga dalam imam pandangan-pandangan lain juga menerangkan benda yang hampir sama. Sebagai contoh, saya ambil lah satu pandangan daripada ulama, pendapat Imam An-Nawawi, bahawa jika seorang pakar ataupun ahli makrifah dalam urusan jual beli menyatakan bahawa terdapat kerosakan pada barang tersebut, maka barang itu dianggap rosak dan tidak boleh dijual. Itu menurut Imam Nawawi. Dan mahkamah atau hakim tidak mengetahui tentang perkara yang dalam perniagaan. Maka seorang pakar dalam perniagaan ini dia tahu bahawa barang yang dijual atau itu rosak, maka keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pembuktian yang jelas. Di situlah dia akan menjadikan keputusan kepada mahkamah. Jadi itulah antara pandangan ulama yang membuktikan. Jadi secara umumnya kesimpulannya, kesemua ulama berpendapat bahawa Ra'yu Al-Khabir ini ataupun pendapat pakar dalam pembuktian dalam kes-kes mahkamah ini satu yang boleh diterima untuk menjadi satu pembuktian dan keputusan yang boleh diterima oleh hakim dalam membuat keputusan. Jadi itu saja. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang impak dan kepentingan Ra'yu Al-Khabir di dalam menjamin keadilan kehakiman di Malaysia. Okey. Dalam sistem perundangan Islam, institusi kehakiman ini memainkan peranan penting dalam menyelesaikan kes dengan adil dan saksama serta melindungi hak-hak individu yang di dalam masyarakat. Okey. Kita pergi kepada impak dan kepentingannya. Yang pertama adalah untuk menjamin ketepatan dan keadilan keputusan. Ra'yu Al-Khabir ini atau lebih dikenali sebagai pendapat pakar penting dalam memastikan keputusan kehakiman yang dibuat oleh hakim itu tepat dan adil. Dalam banyak kes, hakim berdepan dengan isu-isu yang isu teknikal atau
fakta yang memerlukan pengetahuan yang khusus, yang lebih terperinci, seperti dalam bidang perubatan, kejuruteraan, forensik, supaya dalam situasi ini hakim dia tidak akan bergantung pada pengetahuan amnya sahaja, tetapi bila dia merujuk pada pakar yang lebih arif dan pengetahuan dalam bidang tersebut, maka dia ketepatan tu lebih terjamin. Okey, yang kedua, untuk mengelakkan kezaliman dan kesilapan penghakiman. Ni merupakan salah satu impak yang besar kerana jika hakim membuat keputusan tanpa pengetahuan yang mencukupi atau tanpa merujuk kepada pakar, dia akan berisiko tinggi untuk tersilap dalam memberi keputusan dan menyebabkan pihak yang lain terasa dizalimi kerana ketidakadilan di dalam sistem penghakiman. Okey. Yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman. Dalam keputusan yang dibuat berdasarkan Roy Al-Kabir, masyarakat akan lebih yakin dengan keputusan tersebut kerana keputusan yang dilakukan adalah adil, telus dan tidak terpengaruh oleh kejahilan ataupun prasangka yang dilakukan oleh pihak yang lain. Ini secara langsung ini memperkukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman dan memastikan bahawa sistem perundangan Islam sentiasa dihormati dan diyakini oleh masyarakat yang lain. Yang keempat adalah memelihara hak dan mengurangkan konflik antara fakta yang bertelagah. Okey. Demi memastikan keputusan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan analisis pakar, Roy Al-Kabir ini juga membantu memelihara hak setiap individu yang terlibat dalam sesuatu pertikaian. Yang kelima adalah selaras dengan matlamat syariah dan prinsip keadilan. Roy Al-Kabir ni adalah selaras dengan matlamat utama syariah, iaitu menegakkan keadilan dan memastikan setiap hak diberikan kepada yang berhak. Hakim ia memastikan bahawa keputusan yang dibuat dan benar-benar menepati kehendak syariah dan tidak berlaku kezaliman dan penindasan terhadap mana-mana pihak, dan ia membantu juga sistem kehakiman Islam sentiasa relevan dan membantu menangani pelbagai isu kontemporari yang semakin kompleks dan mencabar. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke bahagian aplikasi keterangan pendapat pakar di Mahkamah Syariah Malaysia. Prinsip umum, keterangan pendapat lazimnya tidak relevan kerana ia bukan fakta. Pendapat hanya boleh dibuat oleh hakim selepas menilai fakta. Pengecualian undang-undang membenarkan keterangan pendapat pakar dalam keadaan tertentu. Yang ini disebut di dalam Seksyen 33 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Di dalam Seksyen 33 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor, Seksyen 33 kurungan 1, apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkara mengenai undang-undang negara asing atau mengenai sains atau seni atau tentang identiti atau ketulinan tulisan tangan atau cap jari atau berhubungan dengan penentuan nasab, maka pendapat atas perkara itu daripada orang yang mempunyai kemahiran khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni itu, atau dalam soal tentang identiti atau ketulinan tulisan tangan atau cap jari atau berhubungan dengan penentuan nasab ialah qarinah. Seksyen 33 kurungan 2 menyebutkan orang selebihnya itu dipanggil pakar. Seksyen 33 kurungan 3 menyatakan dua orang pakar atau lebih hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan jika boleh, tetapi jika tidak terdapat dua orang pakar, maka keterangan seorang pakar adalah memadai. Jika dua orang pakar memberikan pendapat yang berlainan, maka pakar yang ketiga hendaklah dipanggil untuk memberi keterangan. Misalan, soalnya ialah sama ada suatu dokumen tertentu ditulis oleh A, satu dokumen lain dikemukakan yang dibuktikan atau diakui telah ditulis oleh A.
Pendapat pakar atas soal sama ada kedua-dua dokumen itu telah ditulis oleh orang yang sama atau oleh orang yang berlainan ialah korina. Berikut ialah aplikasi kes di mahkamah, di dalam mahkamah. Kes yang pertama ialah kes Muhammad Sofyan bin Zaitun, yakni keterangan dua faktor pakar diterima dalam isu jantina bagi permohonan farak nikah. Dalam kes ini, saya dapati terdapat dua keterangan doktor pakar yang telah memberi keterangan doktor pakar ini adalah bersesuaian dengan Seksyen 33 Enactment Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Di dalam undang-undang tersebut telah jelas menyatakan bahawa keterangan dua orang pakar dalam sesuatu perkara adalah diiktiraf oleh mahkamah. Dalam kes yang kedua ialah Ediham lawan Rahimah. Kes ini ialah ujian DNA boleh digunakan untuk mensabitkan nasab, bukan menafikan nasab, yakni li'an. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa pendapat pakar seperti analisis DNA hanya boleh digunakan untuk pensabitan nasab dan bukan untuk menafikan nasab, kerana penafian nasab hanya boleh dilakukan melalui kaedah li'an. Manakala kes yang ketiga ialah pendakwa syari'i Sabah lawan Rosli, yakni kes laporan DNA diterima sebagai qarinah qawiyah, bukan bukti muktamad. Dalam kes ini, isu utama berkaitan pembuktian kesalahan jenayah syariah yang melibatkan hubungan haram dan kelahiran anak luar nikah. Mahkamah menerima laporan ujian DNA yang dikemukakan oleh pakar forensik dari Jabatan Kimia Malaysia sebagai bukti sokongan. Keterangan pakar ini tidak berdiri sendiri sebagai bukti muktamad seperti syahadah, namun diterima sebagai qarinah qawiyah, yakni bukti sokongan yang kuat untuk mengaitkan tertuduh dengan fakta kes. Keputusan ini menunjukkan keterbukaan mahkamah syariah terhadap penggunaan bukti saintifik melalui Ra'yul Al-Kabir. Dan kes akhir sekali ialah Zakaria Elias Super lawan Hazna. Laporan sekretari digunakan untuk menilai keadaan mental pihak terlibat. Dalam membuat keputusannya, Mahkamah Rendah Syariah juga telah merujuk kepada laporan perubatan Dr. Wan Munazi bin Wan Mustafa, Pegawai Perubatan Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental, Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Antara lain, laporan perubatan itu menyebut bahawa pemohon telah menerima rawatan di klinik sekretari sejak bulan Ogos 1992 hingga sekarang. Pemohon telah disahkan mengalami penyakit organik, personality change with depressive illness. Kerap mendapat serangan penyakit sawan ekoran, pernah terlibat dalam kemalangan dan sering menjadi mudah marah, terlalu sensitif, hilang kawalan diri, impulsif dan sering berasa was-was terutama apabila kemurungan. Kesimpulan daripada keseluruhan ini ialah keterangan pendapat pakar memainkan peranan penting sebagai qarinah. Mahkamah Syariah menerima kepakaran moden secara takawal, seperti menerima pendapat pakar seperti doktor ataupun daripada doktor kimia. Pendapat pakar menyokong keadilan tanpa mengantikan syahadah.